Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haiful Izzuan bin Amalin. Nombor metrik 260316. Tugas saya individu analisis keperluan latihan. Tajuk yang telah dipilih adalah latihan yang perlu dipertingkatkan dalam PDRM. Seterusnya kita lihat kepada latar belakang organisasi. Analisis keperluan latihan ialah satu kaedah untuk mengenal pasti keperluan sesebuah organisasi untuk mendapatkan latihan yang sepatutnya bagi memastikan organisasi tersebut dapat terus bergerak maju dan mempunyai pekerja yang mempunyai daya kerja yang tinggi. Seterusnya, analisis keperluan organisasi adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki kemahiran. Seterusnya, analisis yang dikaji adalah organisasi PDRM khususnya di IPD Kota Star, daerah Kota Star, kontijen Kedah. Terdapat seramai 600 orang pekerja atau petugas di IPD Kota Star, membabitkan keseluruhan grade sama ada daripada kaki tangan awam sehinggalah kepada ketua polis daerah. Selanjutnya kita pergi kepada kaedah pengumpulan data untuk analisis keperluan. Yang pertama, satu usaha yang dilakukan oleh sesebuah organisasi terutamanya PDRM di mana ia mampu untuk meningkatkan tahap seseorang pekerja demi melaksanakan tugasnya dengan berintegriti dan jujur. Ini sangat penting di mana kejujuran dalam sebuah organisasi amat penting, kerana jika tidak ada integriti, sesebuah organisasi akan runtuh, bukan kerana orang awam tetapi kerana orang dalamannya sendiri. Sebagai contoh, jika terlibatnya kegiatan seperti rasuah di dalam orang atasan, maka orang bawahan tidak dapat membuat kerja dengan baik atau dengan betul. Ini kerana orang atasan telah memberi arahan yang menyimpang dari segi SOP pekerjaan. Seterusnya kita lihat kepada poin yang kedua. Latihan dalam organisasi PDRM selalunya akan dilaksanakan dalam bentuk yang formal, di mana semuanya telah disusun secara berkesan dan mencapai objektif dan kebiasaannya latihan di dalam organisasi kerajaan, terutamanya PDRM lah, selalunya ia dalam bentuk formal, di mana kita akan memanggil jurulatih atau pensyarah yang berkemahiran dalam menyampaikan syarahan atau ceramahnya kepada semua anggota. Dan poin ketiga, tujuan utama adalah untuk meningkatkan lagi tahap skill individu, kemahiran kerja, ilmu pengetahuan yang tinggi dan memenuhi matlamat organisasi. Selanjutnya kita lihat kepada hasil analisis keperluan latihan. Poin yang pertama, analisis yang diperolehi daripada keperluan latihan mendapati ianya perlu diteruskan dari masa ke semasa. Ini amat penting, di mana setiap kali diberi latihan kepada anggota atau pegawai, dapat dilihat perubahan dalam menjalankan tugas sebelum dan selepas diberi latihan, di mana selepas diberi latihan ia bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh, mungkin telah diberi motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas. Dan poin yang kedua, jika lama tidak dipraktikkan, seorang akan lupa apa yang dipelajari dalam masa tertentu. Ini pasti, jika tidak dipraktikkan suatu benda, kita akan terlupa atau tidak lagi mengamalkan apa yang baik dan apa yang untuk kebaikan sebuah organisasi lah. Seterusnya kita pergi ke analisis keperluan organisasi. Keperluan organisasi perlu ditambah dari masa ke semasa mengikut peredaran zaman. Jika dilihat pada kehendak dan tuntutan pada masa kini dalam PDRM pada tahun 60-an hingga ke awal 2002, masih terdapat lagi penggunaan alatan di masa lalu. Sebagai contoh,
sehingga kini masih terdapat penggunaan pol 555, iaitu sebuah kertas yang bersaiz sederhana dalam menerima report atau maklumat daripada orang awam. Memang teknologi sekarang telah diganti dengan sistem IPRS. Namun jika keadaan IPRS itu tidak mempunyai line atau keadaan komputer yang rosak, masih lagi digunakan pol 555 ini. Justru pol 55 ini akan melambatkan tugas harian anggota dan pegawai polis dalam menjalankan siasatan. Dan poin kedua, hal ini agak menyukarkan kerja-kerja anggota maupun pegawai PDRM dalam mengambil tindakan yang pantas dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Betul, ini agak melambatkan tugas siasatan, di mana jika kita menggunakan teknologi terkini, report yang diterima melalui sistem IPRS ia lebih cepat, pantas dan berkesan, di mana terus dapat yang dibaca kepada pegawai penyiasat dan diambil tindakan dengan secepat mungkin. Selanjutnya kita pergi kepada analisis keperluan kerja atau tugas. PDRM luas bidang tugasnya, antaranya menjaga keselamatan orang jika ada penggunaan yang dianjurkan oleh pihak yang bertanggungjawab seperti penggunaan aman bersih. Program ini terlaksana disebabkan dengan tugasan yang baik yang telah dilakukan oleh PDRM dalam mengawal keadaan masyarakat. Dan poin yang ketiga, kita dapat lihat jika tiadanya kehadiran anggota PDRM, pasti keadaannya akan menjadi lebih tidak tersusun dan terurus. Selanjutnya kita pergi kepada analisis keperluan individu. Terdapat beberapa isu yang dibangkitkan itu. Isu utama yang disuarakan oleh anggota pangkat rendah ialah berkenaan dengan kebajikan beret rumah tempat tinggal. Ini masih lagi berlaku pada masa kini, di mana beret atau rumah yang diduduki oleh anggota atau pegawai PDRM masih lagi ditakut lama. Iaitu beret masih yang digunakan pada tahun 70-an, 80-an, 90-an dan tidak lagi diubah suai atau mungkin kerana masalah kewangan yang tidak mencukupi dalam mengubah suai beret atau menambah baikkan kedudukan beret tersebut. Ini mengakibatkan anggota dan pegawai yang menduduki rumah tersebut yang akan menanggung atau mengalami masalah untuk tinggal di situ, di mana jika seorang itu punya anak yang ramai, ia pasti akan menyukarkan kehidupannya, lalu ia menjejaskan pekerjaannya, seterusnya mengganggu sebuah organisasi untuk bergerak dengan baik dan lancar. Baik, isu yang kedua, isu keluarga amat penting di samping bidang yang diutamakan, namun hal ini seringkali diajukan oleh wakil daripada anggota pangkat rendah kepada orang atasan, namun ianya seperti mencurah air ke dalam keladi. Poin yang ketiga, isu anggota pangkat rendah polis tidak sama taraf dengan pegawai kanan polis juga seringkali didengari oleh anggota pangkat rendah yang mana seolah-olah tidak mampu untuk buat apa-apa lagi, hanya berserah sahaja. Baik, kita pergi kepada persediaan latihan. Hasil analisis yang diperolehi mendapati satu kaedah latihan dalam perkhidmatan perlu dijalankan. ADP ini perlu dijalankan di Dewan Terbuka yang membabitkan seramai mungkin anggota PDRM yang perlu hadir. Dan poin ketiga, ianya tidak perlu lama kerana jika terlampau lama, seorang itu akan hilang tumpuan untuk menunggu. Seterusnya kita pergi pada matlamat program. Terdapat 5 program matlamat, iaitu memastikan latihan yang diberikan kepada peserta mendapat manfaat. Dan yang kedua, PDRM perlu menerangkan betapa pentingnya organisasi ini di mata masyarakat. Yang ketiga, program ini juga perlu untuk menyemai budaya kerja yang baik dan memiliki integriti yang tinggi. Program juga perlu untuk menerangkan bagaimana cara untuk mengatasi tekanan di tempat kerja serta mengurangkan tekanan di antara pegawai dan anggota polis. Bekerja dalam pasukan besar yang melibatkan satu organisasi seperti PDRM, sebagai kerja pasukan di antara sama lain amat penting bagi menjamin kelangsungan tugas dalam organisasi PDRM.
Baik, seterusnya objektif program. Ia menjadikan PDRM sentiasa dipandang tinggi serta dihormati oleh semua lapisan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota penguatkuasa yang utama dalam negara. Seterusnya, kandungan program modul. Perlu adanya permainan dan simulasi yang untuk lebih mempercepatkan peserta memahami maksud yang diperkatakan oleh pesyarak atau jurulatih. Pita audio turut membantu dari segi peserta yang agak lambat untuk memahami suatu perkara yang disampaikan. Perlu adanya kajian kes yang dibuat setelah selesai program di mana ianya dapat mengetahui keberkesanan suatu program berjalan lancar atau tidak. Kandungan program. Seterusnya, poin yang seterusnya, di dalam mana-mana program dijalankan, pita video adalah amat penting kerana ianya memudahkan jurulatih mengendalikan program tersebut. Di samping peserta yang hadir mudah faham, carahan yang baik ialah mempunyai jurulatih atau pensyarah yang berkaliber atau mempunyai kebolehan untuk menarik. Pensyarah atau jurulatih perlu roleplay dengan tidak terlampau syok senyap atau tidak menghiraukan peserta. Seterusnya, tempoh program mulai jam 8 hingga 10 pagi. Kumpulan sasar semua pegawai dan anggota PDRM. Perbelanjaan latihan. Mereka bentuk program latihan di mana ianya perlu difikirkan bagaimana bentuk program yang ingin dibuat, sama ada di kawasan tutup atau kawasan terbuka. Keperluan adanya senarai bacaan adalah amat penting, di mana ianya bagi memastikan program berjalan dengan lancar dan yang dirancang. Fail atau folder untuk mengisi bahan-bahan latihan adalah perlu untuk lebih mengetahui apakah perjalanan dan perbelanjaan yang telah dikeluarkan sepanjang tempoh program itu jalankan. Pencetak bahan untuk edaran adalah menjadi bahan sampingan atau rencah bagi program yang dijalankan. Persediaan diri jurulatih. Seorang jurulatih perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi, iaitu seorang yang sememangnya pakar komunikasi. Poin seterusnya, seorang jurulatih perlu ada pendekatan menyokong antara peserta program. Seterusnya, jurulatih juga perlu mendengar secara aktif dalam program yang dijalankan. Harus memberi maklum balas positif dan negatif dalam program yang dijalankan. Jurulatih perlu selaraskan antara perkataan dengan gerak-geri yang ditonjolkan semasa program berlangsung. Kebertanggungjawaban jurulatih ke atas perasaan sendiri amat ditikberatkan, di mana apa yang disampaikan itu harus jujur. Seterusnya, persediaan tambahan. Senarai sama perlu diadakan seperti menyediakan kertas laporan untuk keselarasan perjalanan semasa program dijalankan. Toolkit box perlu disediakan juga untuk sekiranya apa-apa terjadi semasa program dijalankan. Hal ini perlu untuk memberi rawatan awal kepada peserta yang memerlukan. Seterusnya, penilaian program. Sebagai seorang pegawai dan anggota polis yang mana sudah maklum tugas utama PDRM ialah untuk jaga keselamatan. Justru pegawai dan anggota polis sedia ada perlu menjaga diri dengan ilmu teknik serta bermotivasi tinggi mengikut peredaran zaman agar tidak dipandang seram. Semua pegawai dan anggota PDRM perlulah untuk menambah ilmu teknik demi kebaikan anggota tersebut menjalankan tugas agar tidak dipandang hina dan diperkotak-katikkan. Pihak atasan perlu menambah baik dari sudut kebajikan semua pegawai dan anggota PDRM. Kesimpulan, memastikan program yang dianjurkan berjalan dengan baik dan lancar ianya terletak kepada kebijaksanaan jurulatih. Dalam keadaan sekarang, beberapa perkara perlu diutamakan dalam program latihan ini, di mana ianya harus menetapkan objektif latihan kepada setiap pegawai dan anggota PDRM agar semua dapat belajar ilmu baru, belajar demi kejayaan organisasi PDRM yang lebih unggul. Dan yang terakhir, perjalanan program juga dapat dilancarkan dengan menetapkan kaedah latihan serta menyediakan alatan fizikal semasa latihan. Sekian, terima kasih.